Kementerian Pendidikan Tinggi sedang mempersiapkan rangka kerja bagi memenuhi keperluan revolusi perindustrian keempat, Industri 4.0. Segenap rangkaian ekonomi kini berdepan dengan revolusi industri 4.0 yang membawa pelbagai teknologi baharu. Revolution Industry 4.0 atau lebih dikenali dengan IR 4.0 merujuk kepada perubahan ketara dalam cara pengeluaran dan pengurusan disebabkan oleh kemajuan teknologi digital, penggunaan data besar, kecerdasan buatan AI dan Internet of Things IoT. Dalam IR 4.0, sistem cyber fizikal menyelaraskan dunia digital dan fizikal, membolehkan peranti dan sistem berkomunikasi serta bekerjasama secara pintar. Ini membawa kepada peningkatan dalam pengoptimaman pengeluaran, pemantauan real-time dan pengambilan keputusan pintar. Assalamualaikum. Kita teruskan kepada objektif revolusi perindustrian 4.0, IR 4.0 dan Internet of Things, IoT. IR 4.0 dan IoT melibatkan beberapa objektif utama yang bertujuan mengubah cara industri dan perniagaan beroperasi, meningkatkan kecekapan dan kualiti serta mencipta nilai tambah bagi sesuatu produk. Berikut ialah beberapa objektif utama IR 4.0 dan IoT. Yang pertama, peningkatan kecekapan pengeluaran. Meningkatkan kecekapan dalam rantaian bekalan dan proses pengeluaran melalui automasi, penggunaan robotik dan teknologi pintar. Yang kedua, inovasi produk dan perkhidmatan. Menggalakkan inovasi dalam pembangunan produk dan perkhidmatan melalui penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan pemahaman data yang mendalam. Yang ketiga, fleksibiliti pengeluaran. Meningkatkan fleksibiliti dalam pengeluaran untuk bertindak balas dengan cepat kepada perubahan dalam permintaan pengeluaran. IoT, sambungan objek dan peranti. Membina rangkaian ketersambungan antara objek dan peranti untuk meningkatkan komunikasi dan perkongsian data. Yang kedua, analisis data. Mengumpulkan data dari pelbagai sumber dan menerapkan analisis data untuk mendapatkan pandangan yang berharga. Yang ketiga, proses automasi. Meningkatkan proses automasi perniagaan dan perindustrian melalui kawalan automatik berpandukan data. Kedua-dua IR 4.0 dan IoT bekerjasama untuk mencapai matlamat ini, mewujudkan ekosistem di mana teknologi, maklumat dan operasi disepadukan secara sinergi untuk meningkatkan prestasi dan daya saing industri. Sekian, terima kasih. Revolusi Industri 4.0 dan Internet of Things mempunyai beberapa kelebihan, antaranya adalah: pertama, IR 4.0 membawa peningkatan produktiviti melalui automasi proses pengeluaran menggunakan teknologi seperti robotik dan sistem pintar. Sementara itu, sistem IoT memudahkan pengumpulan data masa nyata dan pemantauan prestasi dan mengenal pasti kawasan peningkatan produktiviti. Selanjutnya, penggunaan automasi boleh mengurangkan pergantungan kepada pekerja manusia, mengakibatkan pengurangan kos operasi jangka panjang. Melalui pemantauan dan penyelenggaraan ramalan melalui IoT, kerosakan peralatan boleh dicegah dan mengurangkan keperluan untuk membaikkan dan pemulihan kecemasan. Revolusi Industri 4.0 juga membuka pintu untuk inovasi dalam reka bentuk produk dan proses pengeluaran. Penyepaduan peneri IoT ke dalam produk boleh mencipta produk pintar dengan nilai tambahnya ketara. Akhir sekali, akses mudah kepada data besar dan kecerdasan buatan AI mempercepatkan proses penyelidikan dan pembangunan. Ini membolehkan syarikat memperkenalkan produk baru dengan lebih pantas ke pasaran. Dengan memanfaatkan teknologi IR 4.0 dan IoT, perniagaan dan industri boleh mencapai daya saing yang lebih baik, peningkatan kecekapan dan menghadapi cabaran dengan pendekatan yang lebih inovatif. Kehilangan potensi revolusi industri 4.0
dan Internet of Things (IoT) dapat memiliki dampak yang negatif terhadap masyarakat dan negara. Antara beberapa potensi kehilangan dan cabaran yang mungkin timbul adalah kurangnya daya saing ekonomi. Negara atau masyarakat yang gagal memanfaatkan sepenuhnya IR 4.0 dan IoT berisiko kehilangan daya saing ekonomi. Industri yang tidak mengadopsi teknologi terkini mungkin tidak mampu bersaing secara efisien di pasaran global yang semakin terhubung. Selain daripada itu, kehilangan peluang pekerjaan. Penerapan otomatisasi dan kecerdasan buatan dalam IR 4.0 dapat menggantikan beberapa pekerjaan yang bersifat rutin. Jika masyarakat tidak mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai, hal ini secara tidak langsung akan mengakibatkan kehilangan peluang pekerjaan. Seterusnya, masalah keamanan dan privasi. Pertumbuhan IoT membawa risiko terkait keamanan dan privasi data. Jika tidak ada langkah-langkah yang memadai untuk melindungi sistem dan data, masyarakat dapat menjadi rentan terhadap serangan cyber dan pelanggaran privasi. Ketergantungan terhadap teknologi asing, negara atau masyarakat yang tidak mengembangkan kemampuan teknologinya sendiri dan terlalu bergantung pada teknologi asing dapat kehilangan kontrol atas sektor kunci dalam ekonomi digital. Untuk menghadapi IR 4.0 dan IoT, masyarakat memerlukan investasi yang cukup dalam pendidikan dan pelatihan. Jika masyarakat dan negara tidak melibatkan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, mereka dapat kehilangan peluang untuk beradaptasi. Kesimpulannya, tantangan dan potensi revolusi industri 4.0 dan Internet of Things (IoT) bagi masyarakat dan negara, revitalisasi industri melalui IR 4.0 dan IoT membawa potensi transformasi ekonomi dan kemajuan teknologi yang luar biasa. Namun, tantangan yang timbul tidak boleh diabaikan, terutama terkait dampaknya pada masyarakat dan negara secara keseluruhan. Antara kesan potensi positif adalah peningkatan efisiensi, inovasi dan daya saing ekonomi dapat membawa kemakmuran bagi negara. Adopsi teknologi canggih dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualiti hidup masyarakat. Dalam konteks IoT, kontensif yang lebih baik dapat memajukan sektor-sektor seperti kesihatan, pendidikan dan infrastruktur. Kita teruskan perbincangan mengenai cabaran berkaitan keselamatan dan privasi. IR 4.0 membawa pelbagai cabaran berkaitan keselamatan dan privasi kerana penerapan teknologi tinggi, ketersambungan meluas dan pengumpulan data yang besar. Beberapa cabaran utama termasuk cabaran keselamatan. Yang pertama, keselamatan sistem dan infrastruktur. Apabila semakin banyak sistem disambungkan dan diautomatikkan, sistem dan infrastruktur keselamatan menjadi lebih terdedah kepada serangan cyber. Ancaman ini mungkin termasuk serangan pada rangkaian, perkakasan atau perisian yang boleh mengakibatkan kerosakan, kecurian data atau gangguan operasi. Yang kedua, serangan terhadap sistem kawalan perindustrian. Dalam konteks industri, serangan ke atas sistem kawalan automatik boleh mengakibatkan risiko keselamatan yang serius. Serangan jenis ini boleh mengakibatkan kerosakan fizikal pada peralatan atau kemalangan yang membahayakan keselamatan pekerja. Yang ketiga, keselamatan pekerja. Penggunaan robotik dan automasi boleh mendatangkan risiko kepada keselamatan pekerja jika tidak dilaksanakan dengan betul. Interaksi antara manusia dan robot atau peranti automatik boleh mewujudkan situasi yang berpotensi berbahaya jika tidak diurus dengan betul. Kita beralih kepada cabaran privasi. Yang pertama, pengumpulan dan penggunaan data yang meluas. IR 4.0 melibatkan pengumpulan sejumlah besar data daripada pelbagai sumber termasuk sensor, peranti pintar dan platform digital. Ini menimbulkan kebimbangan tentang cara data ini dikumpul, disimpan dan digunakan serta boleh melibatkan risiko pelanggaran privasi jika tidak diurus dengan teliti. Yang kedua, keterkaitan peranti. Kesaling hubungan yang meluas antara peranti dan sistem boleh membuka peluang untuk pemantauan intensif kedua-dua belah syarikat dan pihak ketiga. Ini meningkatkan risiko pengumpulan data tanpa persetujuan dan berkemungkinan mengenal pasti corak gaya hidup individu.
Dan yang ketiga, penipuan dan manipulasi data. Dalam persekitaran yang sangat berkaitan, terdapat potensi untuk penipuan atau manipulasi data, sama ada melalui serangan cyber atau tindakan dalaman yang tidak beretika. Ini boleh mengancam data dan memberi kesan negatif terhadap kepercayaan orang ramai. Menangani cabaran ini memerlukan rangka kerja pengawal selian yang berkesan, amalan keselamatan cyber yang ketat dan pendekatan beretika untuk pengumpulan dan pengurusan data. Pihak berkepentingan termasuk kerajaan, industri dan masyarakat mesti bekerjasama untuk memastikan keselamatan dan privasi kekal sebagai tumpuan utama dalam pembangunan dan pelaksanaan teknologi IR. Sekian, terima kasih. Jika ada kelebihan, pasti akan ada cabaran. Jadi, cabaran yang pertama kepada negara adalah kehilangan pekerjaan tradisional, di mana automasi dan kecerdasan buatan boleh menyebabkan pengurangan pekerjaan dalam sektor-sektor tradisional dan mencetuskan kebimbangan, ketidakstabilan ekonomi dan cabaran sosial. Yang kedua pula adalah keselamatan cyber, di mana peningkatan kebergantungan kita pada teknologi digital membawa risiko keselamatan cyber yang meningkat seperti serangan cyber terhadap infrastruktur kritikal atau pencurian data sensitif. Manakala yang ketiga adalah privasi data, di mana penggunaan data besar dan IoT meningkatkan kebimbangan privasi dan memerlukan peraturan yang kukuh dan perlindungan data yang cekap. Yang terakhir adalah pelaburan dan infrastruktur, di mana pelaksanaan teknologi canggih memerlukan pelaburan yang besar dan infrastruktur yang baik. Negara mungkin menghadapi cabaran kewangan dan teknikal dalam membangunkan dan mengekalkan infrastruktur tersebut. Jadi, negara perlu memastikan sistem pentadbiran yang bijak, pendidikan yang menyeluruh dan kerjasama antara sektor awam dan swasta adalah penting untuk menangani cabaran-cabaran ini dan memastikan manfaat yang seimbang dari IR 4.0. Jadi, mari kita saksikan video yang menyatakan bahawa sistem AI sekarang sangat realistik dan mengagumkan, di mana dalam paparan video berkenaan menunjukkan seorang penyanyi dari Korea Selatan yang telah meninggal dunia kelihatan seperti hidup dalam rancangan Alive berkenaan. Mereka menggunakan teknologi AI dan IoT untuk menjalankan sistem hologram. Mari kita saksikan. Dalam menghadapi cabaran yang timbul dari revolusi industri 4.0 dan Internet of Things, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil oleh negara dan masyarakat. Pertama, pembangunan keupayaan kemahiran. Negara dapat memberikan tumpuan kepada pembangunan kemahiran digital dan teknologi dalam kurikulum pendidikan untuk menyediakan tenaga kerja yang mampu menghadapi perubahan teknologi. Selain itu, masyarakat perlu aktif mencari peluang pembelajaran tambahan dan latihan kemahiran untuk menyesuaikan diri dengan keperluan pasaran pekerjaan yang sentiasa berubah. Kedua, kerjasama industri pendidikan. Kerjasama erat antara institusi pendidikan dan industri sangatlah penting. Ini dapat memastikan program pendidikan mencerminkan keperluan industri dan memberikan peluang praktikal kepada pelajar. Program latihan industri dapat membantu meningkatkan pemahaman pelajar tentang keperluan industri di masa hadapan. Ketiga, pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan. Adalah penting untuk menggalakkan pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi pintar untuk mengekalkan daya saing global. Inisiatif kerajaan yang memberikan insentif kepada syarikat yang terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan dapat memberi dorongan pada inovasi. Dengan langkah-langkah ini, negara dan masyarakat dapat mengurangkan kesan negatif revolusi industri 4.0 dan IoT sambil memaksimumkan potensi positifnya. Natijahnya, revitalisasi industri melalui IR 4.0 dan IoT adalah realitas tak terhindarkan yang dapat membentuk masa depan ekonomi dan sosial. Dengan merangkul peluang ini secara bijaksana dan mengatasi tantangan dengan strategi yang tepat,
masyarakat dan negara dapat meraih manfaat maksimal daripada perubahan ini. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahawa revolusi ini memimpin menuju pembangunan berkelanjutan dan inklusif, menggambarkan perjalanan evolusi teknologi yang berdampak positif bagi semua pihak.